Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada yang berbahagia Dr. Hasina binti Baharuk yang dihormati para ahli panel kumpulan 3 dan para penonton yang kami kasih sekalian. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Ramadan al-Mubarak kepada muslimin dan muslimat sekalian. Warga penonton sekalian, bersyukur kita kehadiran Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam forum wacana ilmiah bersama saya Muhammad Hanafi bin Muhammad, pemegang nombor metrik D20191787834. Okey, hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, sebelum saya mengupas tentang tajuk perbincangan forum wacana ilmiah lebih elok dan manis, jika saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli-ahli panel kumpulan 3 yang terdiri daripada 7 orang ahli, iaitu panel pertama Amira Fiza, panel kedua Nur Atikah, panel ketiga Siti Nur Airisha, panel keempat Nur Atikah, panel kelima Nur Zakira, panel keenam Cik Siti Zuraiha dan panel ketujuh Nurul Najiha. Jadi tanpa saya melengahkan masa yang cukup terhad ini, saya akan membincangkan tentang tajuk forum wacana ilmiah ini bersama-sama dengan ahli-ahli panel yang lain untuk mengupas dari segi isu yang bersesuaian dengan tajuk tersebut. Baiklah, tajuk yang akan kami persembahkan kepada kalian semua ialah tradisi lipo laras sebagai sumber katarsis dalam kehidupan masyarakat Melayu zaman silam. Dalam konteks ini, lipo lara merupakan kata majmuk yang terdiri daripada dua perkataan berbeza, iaitu lipur membawa maksud penghibur dan lara membawa maksud perasaan duka cita sekaligus membawa keseluruhan makna, iaitu penghibur duka. Kebiasaannya lipo lara ini merujuk kepada pelipur lara, iaitu orang yang bercerita kepada khalayak ramai sebagai hiburan pada zaman dahulu, khususnya masyarakat Melayu. Pelipur lara sering bercerita tentang cerita yang menghiburkan berusaha jenaka dan kadang-kadang mempunyai adegan yang sedih. Berbalik kepada tajuk utama bagi forum ini, tradisi lipo lara ini dikatakan telah dijadikan masyarakat Melayu terdahulu sebagai sumber katarsis. Apa itu sumber katarsis? Katarsis membawa makna kelegaan emosi, yakni perasaan seseorang yang tegang. Sehubungan dengan itu, masyarakat Melayu zaman silam akan menjadikan aktiviti lipo lara sebagai sumber katarsis, atau adalah erti kata lain sumber terapi jiwa bagi melegakan tekanan atau stres yang telah mereka hadapi. Mereka akan berhibur dengan cerita lipo lara yang berpelbagaian pada waktu tertentu secara beramai-ramai, seperti hikayat Malim Dewa, hikayat Turun Pipit dan cerita Raja Dara. Persoalannya, bagaimanakah tradisi lipo lara tersebut dapat dijadikan sebagai sumber katarsis? Apakah jenis cerita lipo lara yang telah dipersembahkan oleh pelipu lara kepada masyarakat Melayu zaman silam? Dan adakah terdapatnya aliran pemikiran kesusastraan dalam cerita lipo lara, serta apakah jenis aliran pemikiran tersebut? Oleh itu, persoalan-persoalan tersebut akan dibincangkan dan dijawab secara lebih jelas dengan ahli-ahli panel kumpulan 3. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menerangkan pula tentang ciri-ciri utama lipo lara yang terdiri daripada 3 bahagian. Baiklah, yang pertama ialah tema. Cerita lipo lara ialah bertemakan mengenai pengembaraan yang berkaitan dengan anak-anak golongan raja. Lazimnya, karya lipo lara akan menekankan bagaimana watak utama terpaksa keluar daripada istana untuk meneruskan pengembaraannya. Hal ini dapat menarik minat para pendengar sebagai sumber katarsis mereka untuk mengetahui kisah selanjutnya. Seterusnya ialah watak perwatakan. Watak dalam cerita lipo lara boleh terbahagi kepada 3 bahagian utama, iaitu yang pertama ialah watak utama. Watak utama dalam cerita lipo lara terdiri daripada watak baik, iaitu watak anak-anak raja yang cantik, gagah dan berani. Selain itu, watak membantu pula ialah sebagai pengiring kepada watak utama, iaitu pengasuh atau pengiring. Manakala bagi watak jahat pula terdiri daripada musuh yang menjadi penghalang kepada watak utama dalam mencapai sesuatu tujuan. Ciri terakhir sekali ialah plot. Plot bagi cerita lipo lara mempunyai 3 bahagian. Yang pertama ialah pengenalan. Pengenalan dimulakan dengan kisah kelahiran watak utama, iaitu daripada golongan raja. Kemudian diteruskan dengan bahagian pertengahan. Biasanya diceritakan sebab atau punca anak raja terpaksa keluar mengembara. Akhir sekali, bahagian akhir ialah digambarkan dengan watak utama yang berjaya memperoleh apa yang diceritakan dan hidup bahagia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atikah binti Hadi, memegang nombor matriks D20191087815. Saya akan membentangkan bahagian fungsi lipo lara sebagai sumber katarsis. Yang pertama ialah berfungsi sebagai satu bentuk hiburan. Lipo lara menjadi satu platform untuk masyarakat melepaskan tekanan setelah penat bekerja seharian. Dan dari penarik lipo lara ialah cara persembahan dan pemakaian tukang cerita sesuatu lipo lara tersebut. Yang kedua ialah sebagai alat pengajaran dan pendidikan moral. Dalam lipo lara terdapat pembubuhan nilai moral seperti sifat hormat kepada ibu bapa, sifat patriotik, kepimpinan dalam masyarakat dan sebagainya. Ketiga ialah sebagai alat gambaran identiti masyarakat.
iaitu masyarakat didedahkan dengan cara atau nilai kehidupan yang sebenar dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian sebagai salah satu bentuk teladan. Yang terakhir ialah sebagai wadah dalam memberi kritikan kepada pendengar dengan mempamerkan sikap-sikap atau kritikan terhadap sikap-sikap yang tidak sepatutnya wujud dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan atasan seperti raja. Itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menceritakan mengenai aliran pemikiran dalam Lipu Lara. Penulisan karya yang baik memerlukan penulis mengetahui aliran kesusasteraan yang ingin digunakan. Melalui cerita Lipu Lara, penulis biasanya menggunakan aliran romantisme. Aliran romantisme berteraskan sikap dan cara penulis melahirkan gagasan idea. Jika digambarkan bahagia, ianya bahagia tanpa cacat celah. Jika sedih, kesedihan itu mampu mengeluarkan air mata. Perasaan yang diungkapkan oleh aliran ini adalah seperti romantis dan sedih pilu. Aliran romantisme merupakan suatu yang bersifat imajinatif, iaitu menulis tentang sesuatu yang tidak wujud. Karya beraliran ini merupakan karya-karya sastera yang tidak berpijak di bumi nyata dan kurang mementingkan aspek kebenaran. Oleh itu, Lipu Lara sesuai untuk dijadikan sebagai sumber katarsis dalam kehidupan masyarakat Melayu zaman dahulu. Ini kerana aliran romantisme yang diterapkan dalam karya Lipu Lara mampu menghiburkan hati sesiapa sahaja yang mendengarnya. Ramai yang jadikan cerita Lipu Lara sebagai terapi minda, memandangkan zaman dahulu tidak banyak aktiviti hiburan yang boleh dibuat oleh masyarakat. Tambahan pula, dengan memasukkan unsur syair, pantun dan sebagainya, mampu menenangkan masyarakat kerana ianya merupakan salah satu hiburan masyarakat Melayu yang terkenal pada zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atikah binti Abdul Rashid memegang kad matrik di 2019-108-7853. Saya akan menceritakan Lipu Lara dan fungsi kitarasis dalam masyarakat Melayu. Hikayat yang saya pilih adalah hikayat Malim Deman karya Pawang Ana dan juga Raja Haji Yahya yang mengetengahkan aliran romantisme. Antara fungsi Lipu Lara yang dapat dikaitkan dengan hikayat ini adalah sebagai alat hiburan. Pada zaman dahulu, kaedah Lipu Lara digunakan dalam menyampaikan cerita ataupun sesuatu perkara. Hal ini kerana pada zaman tersebut masih tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan kegembiraan kepada para pendengar. Maka dengan kaedah ini, tukang cerita ataupun Tok Selampit akan menyampaikan cerita dengan gaya yang menarik, menggambarkan perkara yang cantik dan sebagainya lah. Sebagai contoh, dalam hikayat Malim Deman, melalui kaedah penceritaan, pendengar akan merasa terhibur dengan ketampanan, kemewahan dan juga kecantikan yang dimiliki oleh Malim Deman. Aliran romantisme yang ada pada hikayat ini adalah Malim Deman berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari isterinya dan akhirnya mereka hidup dengan bahagia di bandar muar yang besar dengan mempunyai kerajaan yang besar lah. Fungsi yang kedua adalah digunakan untuk penyampaian pengajaran. Contohnya hikayat Malim Deman menceritakan kisah hidup Malim Deman itu sendiri yang leka dalam mempermainkan perempuan lain walaupun sudah beristeri. Oleh itu, isteri Malim Deman merasa cemburu dan pergi membawa diri. Pengajaran yang dapat diambil dalam cerita ini adalah sebagai suami perlu sedar akan tanggungjawab yang ada. Untuk pemikiran pengarang pula, pengarang mengetengahkan isu ataupun pemikiran tentang percintaan dan pemikiran ini amat berkait rapat dengan aliran yang digunakan. Percintaan ini merupakan percintaan antara dua insan, iaitu Malim Deman dan juga puteri kayangan, iaitu puteri bongsu. Sebagai kesimpulannya, walaupun hikayat ini menggunakan aliran romantisme, tetapi hikayat ini merupakan sebuah hikayat yang sangat tinggi mutunya, dan hikayat ini menerapkan pengajaran yang sangat berguna dan juga nilai murni yang boleh dicontohi dalam kehidupan seharian. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jadi saya akan menjelaskan tentang tradisi Lipu Lara sebagai sumber katarsis dalam kehidupan masyarakat dulu, dan saya akan memberikan contoh-contohnya dengan menggunakan satu karya
Lipu Lara, iaitu Hikayat Maling Dewa. Seperti yang telah diterangkan oleh rakan saya, Lipu Lara sememangnya menggunakan alur romantisme yang berkaitan dengan kenyataan hidup yang indah-indah. Jadi dalam karya ini terdapat pelbagai pemikiran romantisme, antaranya pengembaraan mencari cinta sejati dan banyak lagi. Jadi, bagaimanakah tradisi Lipu Lara ini boleh menjadi sumber terapi jiwa kepada masyarakat dulu kala? Tradisi Lipu Lara iaitu bercerita tentang cerita roman yang disampaikan dengan gaya bahasa tertentu dengan iringan alat muzik merupakan sebuah tradisi lah dalam masyarakat dulu, dan cerita yang disampaikan juga ialah tentang istana, putera-puteri, kuasa sakti. Jadi bila kita kaitkan dengan karya Hikayat Maling Dewa ini, ia menceritakan tentang putera-puteri yang menggembara dalam mencari cinta sejati, dan sememangnya cerita-ceritanya itu adalah cerita yang tidak logik di akal bila kita membacanya. Tetapi pada masyarakat dahulu, tradisi Lipu Lara ini menjadi kesukaan kepada masyarakat ataupun ia menjadi sumber terapi jiwa kepada masyarakat dulu kerana ia menceritakan tentang kehidupan yang indah-indah dalam dua dunia yang berbeza, dan dapat menghiburkan jiwa mereka dengan iringan alat muziknya, jalan cerita yang indah iaitu dengan pengakaran cerita yang dapat menghiburkan mereka, watak-watakannya yang dapat menarik mereka untuk mendengarnya. Dalam Hikayat Maling Dewa, dapatlah dilihat jalan ceritanya amat menghiburkan daripada kelahiran, pengembaraan dan penyelesaiannya. Amat menyeronokkan di samping dengan penggunaan puisi untuk menceritakan maksud di sebalik cerita itu. Jadi memang tidak dinafikanlah cerita Lipu Lara menjadi terapi jiwa kepada masyarakat dulu kerana ia cerita-cerita yang dihasilkan menarik dan dapat menghiburkan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cik Siti Zuraha binti Muhammad, pemegang kad matrik bernombor D201910878555, akan membantahkan tentang tradisi Lipu Lara dianggap sebagai sumber katarsis pada masyarakat dahulu. Tradisi Lipu Lara dianggap sebagai sumber katarsis pada masyarakat dahulu. Hal ini kerana seperti yang kita sedia maklum, cerita-cerita Lipu Lara ini berkisar tentang cerita pengembaraan, cerita tentang kesaktian, cerita tentang putera-puteri dan sebagainya. Cerita-cerita sebegini sebenarnya menghiburkan masyarakat. Jadi, tradisi Lipu Lara dianggap sebagai sumber terapi jiwa kepada masyarakat dahulu. Hal ini kerana dari segi jalan penceritaannya yang menarik dan menghiburkan, dengan penggunaan pelbagai gaya bahasa yang tertentu, penggunaan pantun, penggunaan puisi dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan masyarakat mudah tertarik dengan cerita-cerita yang disampaikan. Tambahan pula, tradisi Lipu Lara sebenarnya bertujuan untuk menghiburkan masyarakat. Cerita-cerita yang disampaikan sebenarnya dah menjadi terapi jiwa kepada masyarakat dari segi jalan cerita yang menarik dan menghiburkan serta cara pengakhiran sebuah cerita disampaikan. Sebagai contoh, saya menggunakan hikayat Anggun Cik Tunggal, di mana hikayat ini menggunakan aliran romantisme. Dalam hikayat ini berkisar tentang pengembaraan tentang cinta, di mana Anggun Cik Tunggal ni mengembara untuk bertemu dengan tunangnya dan akhirnya membawa kepada kebahagiaan. Dalam hikayat Anggun Cik Tunggal ini juga dapat dilihat dari segi penceritaan yang menarik dengan penggunaan pelbagai gaya bahasa tertentu, penggunaan pantun, penggunaan puisi dan lain-lain lagi. Jadi secara tidak langsung jelaslah bahawa hikayat Anggun Cik Tunggal ini mampu menghiburkan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Najih binti Muhammad Saleh, bernombor matrik D201910878780. Baiklah, saya akan membuat kesimpulan berkaitan dengan perkara-perkara yang telah rakan saya bincangkan. Cerita Lipu Lara ialah cerita roman yang biasanya mengandungi unsur pengembaraan yang disampaikan dengan iringan persembahan muzik dengan menggunakan gaya bahasa tertentu. Kebanyakan isi cerita Lipu Lara ini berkisar di sekitar istana yang melibatkan watak putera raja dan puteri raja yang gagah, sakti, tidak terkalahkan dan cantik jelitanya tiada bandingan. Cerita Lipu Lara ini mempunyai fungsinya yang tersendiri.
Fungsinya adalah sebagai alat untuk menghibur masyarakat. Ia dapat dilihat pada keseluruhan cerita tersebut sama ada pada bentuk persembahan, isi cerita ataupun strukturnya. Perkara ini terbukti banyak digunakan oleh orang-orang terdahulu melalui hikayat-hikayat seperti hikayat Malim Dewa, hikayat Malim Demam, hikayat Cik Angin Tunggal dan sebagainya. Hikayat-hikayat ini bukan sahaja membuatkan para pendengar terhibur, tetapi setiap hikayat mempunyai pengajarannya yang tersendiri. Akhir sekali, masyarakat zaman sekarang perlu meneruskan penceritaan dalam bentuk dipolar ini supaya tradisi orang zaman dahulu dapat diteruskan dan mempunyai genre yang berbeza dalam menyampaikan sebuah cerita supaya segala mesej yang ingin disampaikan dapat diterima. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.